Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, keizinan, rahmat dan inayah dari Allah, kita masih dikurniakan nikmat kesihatan, kesejahteraan untuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mendalami ilmu-ilmu seperti mana dihuraikan oleh para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita menyambung perbahasan dalam tajuk penjelasan sebab tercelanya ilmu. Kita masih membahaskan kitab Al-Ilm atau kitab tentang ilmu, dan bab kecil yang sedang kita bicarakan ialah berkaitan dengan penjelasan sebab tercelanya ilmu. Bab ini penting, perbahasan ini penting kerana hari ini ruang untuk kita mendapat ilmu itu cukup luas. Ruang untuk kita mendapatkan ilmu itu cukup luas. Tetapi tidak semestinya apabila ruang itu luas kita mudah untuk mendapatkan ilmu. Kerana ruang yang luas itu hanya memberikan peluang untuk kita mudah mendapatkan maklumat ataupun maudhu' ilmu, objek ilmu dengan kemudahan dunia komunikasi dan juga digital pada hari ini. Semua orang boleh tahu semua perkara. Tetapi ilmu itu dalam Islam dia tidak mudah. Untuk kita benar-benar memahami ilmu, ia memerlukan satu proses. Maklumat-maklumat yang kita dapat itu perlu pertama ditashihkan, perlu dipastikan kebenarannya. Kerana mungkin saja maklumat-maklumat yang kita dapat itu datang daripada sumber yang tidak benar, yang tidak sahih. Dan Islam menyarankan atau menyuruh kita untuk kita tabayyun. Fa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang yang fasik membawa satu khabar berita, tabayyun, fatabayyanu, hendaklah kita selidiki. Jadi itu sendiri merupakan satu syarat yang cukup penting untuk ilmu, untuk kita benar-benar mengenal pasti sumber dan saluran dari mana kita mendapatkan ilmu. Yang kedua, ilmu itu pula dia berkait dengan keharmonian makna. Maklumat-maklumat yang banyak itu kalau tak harmoni, dia tidak akan memberikan ilmu pada kita, malah mungkin akan mengelirukan kita. Ramai orang yang keliru walaupun senang dapat maklumat kan. Kerana apa? Kerana mungkin dia dapat maklumat dari sini macam ni, dia dapat pula maklumat dari sana macam ni. Semua sampai di masa yang sama.
Dan maklumat-maklumat tu antara satu dengan yang lain kadang-kadang bertentangan. Jadi siapa dia yang nak mengharmonikan maklumat-maklumat tersebut sehingga ia masuk dalam akal dan jiwa dan kefahamannya dalam bentuk satu makna yang harmoni. Itu penting. Sebab ilmu itu adalah apabila maklumat-maklumat itu dia berkait dengan satu dengan yang lain dengan harmoni. Dalam zaman sekarang ni ditambah dengan pelbagai firqah dan mazhab dan apa, maklumat tentang Tuhan pun kadang-kadang berbeza-beza, kan? Tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, mazhab ni cakap lain, mazhab sana cakap lain. Tentang Rasul pun begitu juga. Jadi penting kita ambil serius tentang ilmu itu, dalam erti kata tidak semudahnya kita menerima maklumat-maklumat tanpa kita selidiki dan tanpa kita fahami. Yang kata harmoni itu fahamlah. Sebab itu perlu ada guru. Sebab itu sistem pendidikan itu tidak mudah. Bukan setahun dua ataupun sehari dua boleh dapat ilmu. Perlu dididik kadang-kadang sampai puluh tahun, belas tahun untuk seseorang itu memahami satu-satu perkara. Itu sukarnya, itu bukti sukarnya ilmu. Tidak mudah. So dia tak boleh take for granted. Hanya kerana sekarang mudah untuk dapat maklumat, kita rasa dapat ilmu pun mudah. Tidak. Maklumat mudah, ilmu tidak semestinya mudah. Kerana ilmu itu memerlukan banyak perkara lagi, banyak prasyarat untuk satu-satu maklumat itu memberi makna kepada kita. Sebab itu hari ini dalam keadaan kita mudah dapat maklumat, tak ramai juga ilmuwan-ilmuwan besar yang kita hasilkan. Zaman dulu dalam keadaan tak ada sistem informasi yang hebat, tokoh-tokoh hebat seperti Imam Al-Ghazali boleh tulis kitab yang berjilid-jilid, dan sampai sekarang kita duk baca kitabnya dan mendapat hikmah kebijaksanaan yang cukup besar. Hari ini punya tulis tesis pun kadang-kadang kita pun pening baca. Termasuk tesis saya. Saya tak tahulah kalau orang baca tesis PhD saya dulu boleh faham ke tidak. Patutnya saya kena baca tesis tu kat sini nak, sebab kita dah penat-penat tulis. Tapi kita masih membaca kitab Imam Al-Ghazali. Itu hebat tak hebatnya ulama-ulama besar dahulu. Walaupun tidak ada sistem informasi yang canggih seperti hari ini, mereka mungkin terpaksa pergi jauh berjalan untuk belajar, pergi satu guru ke satu guru, baca kitab daripada kulit ke kulit, bertalaqi, berdepan dengan guru, mendengar. Tak ada komputer, tak ada apa, semua tak ada. Tetapi hikmah kebijaksanaan yang mereka ada itu cukup besar. Ribuan tahun bertahan menerangi hati dan jiwa manusia dengan segala mutiara-mutiara hikmah yang ada. Itu bukti yang jelas menunjukkan bahawa ilmu tidak semudah sekadar kita ambil sana ambil sini sahaja. Dan yang seterusnya, ilmu tu juga, kata Imam Al-Ghazali, dia ada dia punya jenis-jenisnya. Ada martabat-martabatnya, ada maratib, ada priorities dia, ada kepentingannya, ada ilmu yang penting, ada ilmu yang kurang penting, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang mudarat. Kita duk ingat semua okey. Bila dah ada internet ni semua benda boleh dapat. Rupanya sebahagian, malah mungkin sebahagian besar ilmu itu tidak bermanfaat pun untuk kita. Jadi sebab itu ada bab khas yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali untuk menjelaskan apa dia ilmu yang bermanfaat, apa dia ilmu yang tak bermanfaat, apa dia ilmu yang tercela, dan apa sebab-sebab yang menjadikan ilmu itu tercela. Yang tu yang kita sedang baca lah. Kalau masih ingat lah, raya lama dah ni, makan ketupat apa semua, takut tak ingat dah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa tercelanya satu ilmu itu bukan kerana ilmu itu sendiri, tetapi kerana faktor-faktor yang ada pada manusia itu yang menyebabkan ilmu itu tercela.
Yang pertama, dia kata sebab pertama, apabila ilmu itu membawa kepada satu sebab kemudaratan. Muka surat 1, 2, 3. Ulang sikit ni review. Sebab pertama yang menjadikan ilmu itu tercela apabila ilmu itu membawa kepada satu kemudaratan. Kat sini dia tulis kemelaratan, tapi sebenarnya daripada kata mudarat, keburukan lah. Keburukan. Contoh yang diberi, mudarat itu sama ada kepada yang mempunyai ilmu ataupun orang yang nanti mendengar ilmu itu daripada dia. Contohnya seperti ilmu sihir dan ilmu mentera-mentera. Itu tak ada manfaat, malah membawa mudarat. Mudarat kepada orang yang belajar sihir itu, mudarat kepada orang yang digunakan sihir tu nanti. Jadi ini ilmu yang langsung tidak ada manfaat, yang tak boleh kita pelajari. Yang kedua, muka surat sebelah itu, yang menyebabkan satu-satu ilmu itu tercela apabila ilmu itu menurut kebiasaan, menurut lazimnya membawa mudarat kepada yang empunya ilmu itu khususnya. Tadi dua-dua, tapi yang ni dia lebih banyak membawa mudarat kepada yang belajar ilmu tersebut dan yang menggunakan ilmu tersebut. Dan contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ialah ilmu nujum. Ilmu nujum, ni pun kita dah bahas panjang. Ilmu tentang bintang-bintang. Dan Imam Ghazali kata ilmu bintang ni dia ada dua dimensi, ada dua aspek. Ada aspek yang bermanfaat, tapi ada aspek yang tidak bermanfaat. Dia bermanfaat apabila ilmu bintang ni digunakan untuk mencari arah tuju pelayaran misalnya, melihat buruj dan juga kedudukan bintang untuk orang mencari arah untuk berjalan. Itu okey. Ataupun nak mungkin melihat cuaca, ataupun untuk melihat waktu-waktu, kan, menentukan waktu-waktu tertentu. Itu manfaat. Tetapi ia jadi tercela apabila ilmu nujum ini digunakan untuk dikaitkan dengan nasib manusia. Untuk dikaitkan dengan nasib manusia, yang lebih dikenali hari ini sebagai ilmu astrologi. Yang elok itu astronomi, tetapi yang tak bagus itu astrologi. Apabila ilmu bintang itu dikaitkan, misalnya kalau lahir ketika bintang sekian-sekian, macam ni orangnya nanti, mungkin nasibnya kurang baik. Itu dah mula tercela dan memudaratkan, khususnya kepada orang yang belajar. Kenapa? Kerana dia akan terkait dengan hal akidah. Bila dah mula percaya bahawa bintang itu, kedudukan bintang itu yang beri kesan kepada buruk baik diri kita, itu kan dah syirik. Itu kan dah kita menduakan Tuhan. Itu kan kita dah merasakan bahawa ada sesuatu yang selain Allah yang memberi kesan terhadap diri kita. Itu yang akhirnya dia menjadi mudarat. Okey. Hari ini kita nak sambung sebab yang ketiga, ataupun sambungan kepada perbahasan yang tu tadilah, yang ilmu nujum tadi. Muka surat 126 itu Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ilmu nujum ini secara umumnya dia bahaya atau dilarang disebabkan tiga perkara. Pertama, dia memberi mudarat kepada akidah tadi. Yang kedua, kerana muka surat 127 itu, kerana keputusan-keputusan ilmu nujum ini semua tekaan-tekaan belaka. Dia bukan kepastian. Dia berdasarkan mungkin kebarangkalian lah. Kan, kebarangkalian kalau macam ni keadaan tu selalunya jadi apa. Tapi bila kita percaya, kita sudah meletakkan itu sebagai satu kepercayaan atau satu akidah. Yang itu yang menjadi bahaya. Sedangkan ia tidak ada asas keyakinan pun. Sebab mungkin saja dia boleh jadi sebaliknya. Kan? Lahir bulan Januari macam saya, 1 Januari, Capricorn bintangnya. Dalam surat khabar tengok apa dia Capricorn ni, seorang yang lemah lembut. Tapi tak juga. Tak juga. Lemah lembut tu dia bergantung juga kepada orang tu dibesarkan macam mana.
Kalau dia memang bapak dia garang, mak dia garang, cikgu dia garang, besar dalam suasana garang Melaka, dia jadi garang budak tu. Tak tahulah kok garang ataupun jadi penakut. Tapi kadang-kadang dia turun tu, darah-darah apa daripada mak ayah itu akan turun. Jadi tak semestinya dia Capricorn lembut, dia akan jadi lembut. Ataupun sebaliknya lah, saya pun tak tahu Capricorn apa, dah lama. Dulu masa kecil-kecil tu tengok. Jadi dia tidak mutlak, dia tidak berasas, dia tidak ada asas ilmu yang kuat. Sebab ilmu ni mesti yakin. Dalam Islam ilmu itu mesti membawa kepada keyakinan, bukan kepada keraguan, bukan kepada kebarangkalian, probability. Itu tidak ilmu tu. Kalau dia sekadar agak-agak, itu tidak ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpijak kepada sesuatu yang tidak meyakinkan, yang tidak ada asas ilmu, kata Al-Quran. Okey. Yang ketiga, hari ni kita sambung yang bawah tu. Yang ketiga, sebab ilmu nujum ini tidak bermanfaat, malah dilarang, kerana nombor 3 tu, bahawa kerana tidak ada faedah langsung ilmu nujum itu. Sekurang-kurangnya keadaannya ialah terperosok ke dalam perbuatan yang sia-sia dan tak perlu. Paling teruk, ilmu nujum ini akan membawa kita kepada keadaan perbuatan yang sia-sia. Kan, meneka sana, meneka sini, itu tidak ada manfaat. Dan membuang umur yang amat berharga. Buang masa, kan? Dahlah umur kita ni tak panjang, kan? Orang Malaysia umur majoriti 70 tahun. Kawan-kawan saya pun ramai yang 50 pun kadang-kadang dah pergi, meninggalkan kita. 70 tahun tolak masa kecil, yang masa tak boleh belajar pun dah tolak mungkin 15 tahun. Ada lagi 55 tahun. 55 tahun tolak waktu tidur mana boleh belajar. Dah berapa tahun dah tidur separuh kadang-kadang daripada sehari, kan. Mana separuh daripada 50 tu kena tolak lagi kerana tak boleh belajar. Yang boleh belajar tu pun waktu bila? Bangun pagi tadi sampai malam, berapa minit kita belajar? Malam ni baru pergi dengar ilmu. Siang tadi sibuk dengan kerja, dengan shopping, dengan pergi pasar, memasak. Masa masak belajar ke? Tak belajar. Masa berkebun belajar? Tak juga belajar. Belajar maksudnya memahami ilmu dengan serius lah, tak. Jadi maknanya masa untuk ilmu ni tak panjang. Dahlah tak panjang, kita sibuk pula mencari ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, macam ilmu nujum. Ini yang Imam Ghazali kata, kita membuang umur kita yang amat berharga sebenarnya kepada perkara-perkara yang sia-sia. Itulah satu kerugian yang tidak berkesudahan, satu kerugian yang amat besar. Kita rasa okey, tapi sebenarnya tak okey. Rasulullah SAW pernah satu ketika lalu mendekati seorang lelaki dan orang banyak berkumpul padanya. Ada seorang lelaki itu, ramai orang datang mendengar dia. Rasulullah lalu. Rasulullah tanya. Maka bertanya Nabi SAW, siapa dia ni yang ramai sangat orang datang mendengar dia? Maka orang yang banyak-banyak tu kata, ini orang alim. Yang ni sebab tu ramai orang datang dengar dia, orang alim. Nabi kata, alim tentang apa? Dia ni berilmu tentang apa? Tentang syair dan keturunan orang-orang Arab. Dia orang kata ini orang ni alim tentang apa? Tentang syair-syair dan ilmu ansab, ilmu nasab. Tentang dia bapa siapa, datuk dia siapa, apa ni kan? Apa Nabi kata? Nabi kata ilmu yang tak bermanfaat dan bodoh yang tak memberi mudarat. Maksudnya ilmu ini tidak bermanfaat dan kebodohan tentang ilmu itu tidak memberi mudarat. Maknanya kalau tak tahu pun tak kisah, tak apa. Tapi mungkin ada yang tanya, ilmu ansab ni bagus. Orang Arab di Tarim sana apa semua, dia memang pegang tu orang yang Sayyid Habaib. Saya ada baca dia punya syarah hadis ni. Memang ada perbahasan ulama.
Sebagian ada hadis malah yang mengatakan bahawa ilmu-ilmu tentang ansab itu baik. Jadi ada syarah lah, ada analisa oleh ulama-ulama hadis. Akhirnya mereka buat kesimpulan yang dimaksudkan oleh Rasulullah pada dalam konteks hadis ini ialah orang ni dia sibuk dengan syair-syair dan ni, tetapi dia meninggalkan ilmu-ilmu yang lebih asas seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, tapi dia duk sibuk dengan syairnya apa semua. Yang itu dimaksudkan. Jadi pada orang itu memang itu satu kebodohan. Itu satu perkara yang sia-sia. Kan? Macam kita hari inilah. Mungkin ada yang kalangan kita ni yang tahu tentang kereta, misalnya kereta, detail. Tayar kereta jenis apa, rim apa nak kena pakai, skru pun dia tahu skru jenis apa, cat pun cat jenis apa. Dan tiap-tiap hari duk sibuk buka internet lah, apalah, cari buku lah tentang kereta. Tapi tauhid tak belajar. Kan? Bab akidah dia buat tak tahu, ni muslim lah ni. Bab akhlak dia tak belajar. Bab fikih, hukum hakam, amalan-amalan dia tak belajar. Dia sibuk dengan hal-hal kereta. Pada setengah orang dia kata ni alim ni, orang pakar ni, dia pakar kereta. Tapi sebagai seorang muslim, dia sudah hilang keutamaan. Dia sibuk dengan ilmu keretanya, tetapi solatnya mungkin tidak terjaga, terpelihara disebabkan tak ada ilmu. Jadi dalam konteks itu, ilmu kereta tu pada orang tu ilmu yang sia-sia, tidak bermanfaat. Dan bodohnya dia tentang kereta itu, kata Nabi, tidak memberi mudarat pada dia pun. Kalau tak tahu pasal skru tu pun, pergilah kedai kereta. Saya banyak tak tahu kereta, tapi bila rosak kereta, kita pergilah kepada ahlu zikrinya, orang yang pakar kan. Tapi bukanlah bermaksud macam tu tak bolehlah tahu pasal kereta, boleh. Tapi yang utama mesti diutamakan. Yang utama mesti diutamakan. Sebab itu ulama-ulama dah bahagikan, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Bab kereta tu mungkin dia masuk bab fardu kifayah yang detail lagi. Mungkin bukan fardu kifayah, ilmu tak payah kan? Ilmu yang tak payah belajar. Sebab dah ada mungkin pakar-pakar kereta yang ada. Macam itulah contohlah. Zaman itu mungkin itulah kesnya, ilmu ansab, ilmu tentang apa, family tree ni, ataupun ilmu tentang syair Arab. Jadi kita kena harus ada keutamaan. Dan bersabda Nabi lagi, innamal ilma ayatun muhkamatun au sunnatun qaimatun au faridatun adilatun. Ini mungkin sebagai jawapan kepada ilmu yang sia-sia ini. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ilmu itu adalah ayatun muhkamatun. Dia merupakan ayat-ayat yang jelas. Maknanya dari segi itu maklumat-maklumat yang jelas. Itu baru ilmu. Bukan yang jenis hypothetical dan apa yang tidak jelas. Yang kedua, ilmu itu sunnatun qaimatun. Dia merupakan satu sunnah yang kuat, kokoh, tegak, berdiri. Sunnah ni berada dua makna lah. Sunnah yang lebih khusus, sunnah Rasulullah lah. Itu pasti itu ilmu. Sebab itu kita wajib belajar sunnah ataupun hadis-hadis Rasulullah ni sebagai sumber ilmu kita. Atau sunnah dalam arti kata yang umum, tradisi-tradisi yang baik, amalan-amalan yang baik yang dilakukan yang patut kita contohi, itu dipanggil sunnah juga. Sebab ada hadis yang mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Sesiapa yang memulakan satu sunnah yang baik, satu tradisi yang baik, satu perbuatan yang baik yang akhirnya orang ikut, dia akan dapat pahala, dan dapat pahala orang yang ikut tu. Kan? Katalah dekat Taman Tun ni ada satu tradisi gotong royong misalnya. Siapa yang mulakan? Katalah Tuan Bilal kita memulakan gotong royong, semua orang ikut. Sampai berpuluh tahun orang duk ikut.
Tuan Bilal kita dapat pahala dan dapat juga pahala orang yang mengikuti dan melakukan perkara yang dimulakan itu. Kalau ikut hadis tadilah. Itu bagus. Sunnah-sunnah yang bagus. Itu sunnah dalam arti kata yang umum. Dan yang ketiga, ilmu itu adalah faridatun adilatun. Perkara-perkara yang wajib, faridah yang adilah, yang dilakukan secara betul dan tepat. Solat, kan, buat betul-betul berdasarkan ilmu yang betul. Belajar fikih ibadat, niatnya macam mana, berdiri betulnya macam mana, takbiratul ihramnya macam mana, baca Fatihahnya macam mana, sujud rukuknya macam mana. Itu kalau kita lakukan dan pelajari dengan betul, dia itu ilmu yang sebenar lah. Jadi mungkin hadis ini merupakan contoh-contoh yang Nabi sebut berkaitan dengan ilmu yang sebenar, berbanding dengan ilmu nujum, ilmu sihir, ilmu yang tidak ada kepastian kebenarannya dan lain-lain lagi. Okey. Jadi kata Imam Ghazali, turut campur dalam ilmu nujum dan yang serupa dengan ilmu nujum itu adalah itu saya ingat kesilapan typo tu, menghadang bahaya, kan ditulis kan, sebenarnya mengundang bahaya. Kalau kita baca balik ayat tu, saya yakin maksudnya kalau kita duk sibuk dengan ilmu nujum, ilmu yang macam ilmu nujum yang tidak jelas asas ilmunya, itu hanya akan mengundang bahaya dan terperosok kita ke dalam kebodohan. Sebab asasnya ilmunya tidak ada. Yang ada adalah asas keraguan, asas teka-tekaan saja. Kan? Jadi kita harus pergi kepada benda yang meyakinkan. Yang paling meyakinkan dalam Islam adalah ilmu yang datang daripada sumber yang paling meyakinkan, Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu akli yang kuat hujah dan asasnya. Itu semua ilmu-ilmu yang baik. Menjaga diri dan yang tidak ada gunanya. Apa yang ditakdirkan itulah yang terjadi. Kan ilmu nujum ni dia berdasarkan tekaan Pak Nujum tu lah, kan. Dia kata, nampak gayanya nanti akan datang satu musim yang teruk, kan. Nujum dia lah. Memang ada yang betul, kan. Dia orang kata siapa tu? Nostradamus tu banyak tekaan dia betul, walaupun lepas ratusan tahun. Ni di barat lah. Tapi masih nujum. Banyak yang tak betul juga, kan. Walaupun banyak yang betul, ada yang tidak betul. Maknanya ini mungkin orang yang dia punya common sense-nya tinggi, dia punya mindanya tu, dia boleh buat satu, kita panggil firasat, kan. Firasat. Dia boleh agak, kalau keadaan macam ni mungkin akan berlaku macam ni. Tapi kalau orang yang kuat, dia punya pemerhatian terhadap perkara-perkara alam ni, dia boleh betul. Tapi masih lagi yang betul itu adalah kebetulan dengan takdir Allah Ta'ala. Kan? Kita punya akidah, betul macam mana pun kita teka, yang betul itu adalah takdir Allah. Kan? Esok ni hujan ke tak hujan? Kita dah tahu dah, sebab kita dah boleh baca, kan. Beberapa minggu ni memang siang panas, petang malam akan hujan. Kita pun katalah, seminggu nanti mungkin akan masih hujan. Memang betul lah. Kan, macam ramalan cuaca lah. Tapi nama pun ramalan. Ada juga ramalan cuaca yang tak betul. Jadi itu. Tapi yang pasti, seorang yang akidahnya kuat, apa sahaja yang diramalkan itu, yang betulnya adalah takdir Allah. Yang betulnya itu adalah apa yang diiradahkan oleh Allah Ta'ala untuk berlaku. Sama ada esok, lusa, minggu depan, tahun depan, 100 tahun akan datang. Itu semua merupakan takdir Allah. Takdir Allah ini hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ya? Sebab tu Imam Ghazali mudahnya dia kata, apa yang ditakdirkan itulah yang terjadi, kata Imam Ghazali. Menjaga diri daripadanya
adalah tidak mungkin. Menjaga diri daripadanya adalah tidak mungkin. Maksudnya kita nak lari pada takdir ni tidak mungkin. Sebab itu orang Islam kita percaya kepada takdir, kan rukun iman tu kan. Percaya kepada qada dan qadar tu rukun iman. Baik dan buruk, khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik pun kita kena beriman, takdir yang buruk pun kita kena beriman. Semua dari Allah Ta'ala. Semua dari Allah Ta'ala. Tapi ada dia sebut kecuali kat sini. Kecuali ilmu kedoktoran. Maka ilmu ini diperlukan. Sebab ilmu kedoktoran ni dia macam nujum juga. Pergi jumpa doktor. Doktor, saya sakit. Doktor pun tanya sebab apa. Doktor pun kena tanya juga. Dia tak boleh nak terus bagi dia punya tu ramalan dia tu. Tanya bila sakit, ada makan apa 2-3 hari ni, ada orang demam tak di dalam keluarga. Doktor tanya. Akhirnya doktor akan buat dia punya ramalan. Ini sakit ni. Ini kena makan ini. Doktor pun macam ahli nujum juga. Tapi doktor ni kata Imam Ghazali dia lain. Kecuali ilmu kedoktoran, kerana ilmu ini diperlukan. Sebab orang sakit yang nujum tu, siapa yang sakit pergi jumpa nujum ni? Sakit jiwa je kot yang pergi kan. Tapi yang sakit jasmani ni memang sakit betul dan perlukan perubatan, dan pakarnya adalah doktor. Jadi yang itu lain, yang itu diperlukan. Kebanyakan dalil-dalilnya dapat diselidiki. Apa yang doktor cakap tu, dia ada empirical proof. Dia dah ada dia punya simptom misalnya. Kalau COVID-19 kan, ada simptom-simptom dia apa. Walaupun kadang-kadang doktor pun silap juga. Kan, demam ni dia ingat COVID, ataupun yang tak COVID, yang tak COVID dia ingat COVID, atau lain-lain lah. Tapi paling kurang yang doktor punya analisa tu kita boleh counter analyse. Kita boleh baca, kita boleh tengok betul ke tidak apa yang doktor cakap. Jadi doktor ni dia bukan main macam nujum pak belalang tu. Tapi dia ada dia punya apa, neraca dia, ada dia punya dalilnya, ada dia punya kaedah-kaedah, dia boleh sampai kepada satu kesimpulan dan satu kesimpulan yang lain. Ya. Dan kecuali juga ilmu mentakbir mimpi. Lagi satu exception dia, pengecualian satu, ilmu doktor walaupun macam ilmu nujum tapi lain dan dibenarkan. Yang kedua, ilmu takbir mimpi, ilmu untuk mentafsirkan mimpi. Yang ini pun dibenarkan. Kenapa? Kerana walaupun dia merupakan macam tekaan juga, kan? Malam tadi mimpi apa, pergi jumpa dekat apa tu, malam tadi saya mimpi sekian. Ada orang yang pandai takbir mimpi ni. Salah seorang ulama yang menulis kitab tentang mimpi ni, Ibnu Sirin. Cuba cari dia punya buku, Ibnu Sirin. Itu dia pandai tu. Kalau ada buku tu boleh tengoklah. Kok hari ni mimpi ular, esok mimpi masuk gua. Tengoklah dalam Ibnu Sirin tu ada ke tidak. Yang kategori-kategori itu adalah dia punya, dia panggil takwil ataupun takbirnya. Yang ini kata Imam Al-Ghazali tak apa. Kerana apa? Kerana ia adalah sebahagian dari 46 bahagian dari kenabian. Dia sebahagian pada nubuwah. Kan Nabi ni pun, yang Nabi cakap tentang hari akhirat, tentang hari pembalasan ni pun mana ada kita boleh tahu, kan? Dia macam satu tekaan juga. Tapi Nabi bukan meneka, Nabi mendapat wahyu. Nabi diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sebahagian manusia yang Tuhan ilhamkan tentang makna-makna mimpi. Jadi yang ni dibenarkan. Tapi janganlah merapu, kan? Maknanya itu pun kena belajar juga. Untuk tahu makna mimpi ni, kenalah belajar juga. Dan kena juga ada amalan-amalannya supaya Tuhan mengilhamkan kita terhadap ilmu-ilmu tersebut. Dah sampai ke? Bagi isyarat kalau nak habis.
Jadi ada dua exception lah, ada dua pengecualian ilmu yang macam teka-tekaan macam ilmu nujum juga, tetapi dia dibenarkan. Satu ilmu kedoktoran, satu lagi ilmu takbir mimpi. Tapi takbir mimpi ni taklah sepenting ilmu kedoktoran. Saya mimpi selalu, tapi tak sempat nak tanya orang pun, dan tak pernah pun rasa benda tu macam memberi kesan daripada kita. Kita terus je kan, life goes on kan, walaupun mimpi macam-macam. Tapi kalau nak mengetahui kok pelik-pelik sikit mimpi tu, bukalah kitab Ibn Sirin ke, ataupun jumpalah tok-tok guru yang ilmunya banyak, mungkin dia juga belajar ilmu takbir mimpi, boleh tanya. Dan itu tidak salah, kerana ia sebahagian daripada 46 bahagian nubuwah. Maknanya sebahagian kecil lah, tak samalah ke tahap Nabi, tapi mungkin ada ilmu-ilmu yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada orang tertentu. Okey, habis tentang bab ilmu nujum. Kita balik kepada sebab-sebab yang menjadikan ilmu itu tercela. Yang tadi itu ilmu nujum ni sub kepada sebab kedua. Sebab yang ketiga yang menyebabkan satu ilmu itu tercela ialah apa Imam Ghazali kata, terjun ke dalam ilmu yang tidak memberi faedah kepada orang itu dari ilmunya. Satu-satu ilmu itu menjadi tercela apabila seseorang itu pergi belajar ilmu-ilmu yang memang tidak memberi faedah kepada dia. Ilmu yang semacam itu adalah tercela terhadap orang itu. Contoh, dia bagi contoh, Imam Ghazali bagi contoh, seperti dipelajarinya ilmu yang halus-halus sebelum yang kasar-kasar. Apa maksudnya ni? Bab-bab benda yang zahir dia tak habis belajar lagi, dia dah nak belajar ilmu-ilmu yang sir-sir ni, ilmu Nabi Khidir, kan? Nabi Khidir kan Nabi Musa pun kalah. Nabi Khidir kan dia buat benda-benda yang Nabi Musa pun tak faham. Dan Musa tanya, Nabi Musa tanya, kenapa kau buat ni? Kenapa kau bunuh budak ni? Kenapa kau pecahkan perahu? Betul kan? Kenapa dinding yang dah runtuh tu kau bangunkan balik? Dan dalam Quran surah Al-Kahfi tu. Tapi Nabi Khidir ada jawapannya. Selepas Nabi Musa tak sabar tu, dia kata, ini je poin yang aku boleh bersama kau, tapi aku bagi jawapan dia. Ketiga-tiga itu ilmu Tuhan bagi kepada Nabi Khidir. Dan tidak mustahil Tuhan memberi juga kepada manusia-manusia lain. Ini Imam Ghazali kata ilmu mukasyafah ni. Tapi kata Imam Ghazali, janganlah sibuk nak mencari ilmu-ilmu jenis macam ni, tapi ilmu-ilmu yang asas kau tak belajar lagi. Ilmu tauhid tak habis belajar, ilmu fikih tak habis belajar, ilmu akhlak, tasawuf tak habis belajar, ilmu Quran tak habis belajar. Nak sibuk mencari ilmu-ilmu yang boleh ghaib, yang boleh terbang, yang boleh kebal dan lain-lain lagi. Yang ini, ilmu itu nanti menjadi ilmu yang tercela, sebab dia akan menjadi fitnah kepada dia. Dia menjadi fitnah sebab dia mungkin akan percaya perkara-perkara yang berlaku itu tanpa akidah yang kuat. Dia akan membawa pada syirik, dia akan membawa kepada perkara-perkara yang merosakkan diri dia, dan itulah yang menjadikan ilmu itu tercela. Dipelajarinya ilmu yang tersembunyi sebelum ilmu yang terang. Yang tadilah dia nak ilmu yang halus-halus ni, ilmu yang jelas ada, dia tak nak belajar sangat. Tasawuf misalnya, tasawuf yang asas tu dia tak nak belajar, tapi dia nak yang tasawuf yang tinggi ni, tasawuf yang wahdatul wujud punya level lah, kan, Ibn Arabi punya level. Boleh nak belajar, tapi nanti kok jadi gila isim. Gila isim. Dulu pun ada satu ulama tasawuf yang dipanggil Al-Hallaj, kan. Al-Hallaj itu dia punya kategori dia sufi yang dalam istilah dia sufi yang memabukkan lah, kan, yang dia punya syatahan. Kalau dia bercakap tu pun, Tuhan ada dalam bajuku, kan, Allah itu ada dalam jubahku. Tapi maksudnya tu sebenarnya dalam, bukannya maksud zahir tu. Tapi dia tak boleh cakap benda tu pada orang awam. Sebab itu akhirnya Hallaj dihukum,
dihukum bunuh kerana membawa fitnah terhadap masyarakat, walaupun dia bercakap tu mungkin atas kefahaman yang tinggi tentang kewujudan yang tinggi tu. Belajar pun begitu juga. Kalau nak belajar tasawuf, belajar dulu tasawuf yang asas. Imam Ghazali ni antara kitab-kitab tasawuf yang hebat yang kita kena belajar dulu sebelum nak baca Ibn Arabi ke, nak belajar kitab-kitab yang tasawuf yang tinggi tu. Memang begitulah adat pun. Belajar matematik pun macam tu. Nak terus belajar Einstein, tapi basic matematik yang campur tolak pun tak lulus lagi. Nak belajar teori physics, quantum physics apa semua, macam mana nak faham? Jadi apa-apa pun dia mesti ada bidayah, ada permulaan, ada pertengahan, ada nihayah, ada level tinggi. Kita ni pergilah level rendah dulu. Berakidah belajar dulu tentang sifat Tuhan apa semua, baru kita boleh masuk kepada tahap-tahap yang lebih tinggi. Dah. Okey, kita berhenti setakat itu dulu, insya-Allah. Nanti akan kita jelaskan lagi tentang sebab-sebab tercelanya ilmu, dan kita akan bergerak kepada beberapa tajuk-tajuk yang lain, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.